Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita untuk sambung membincangkan buku teks Sains KSSR tahun 4 semakan muka surat 57. Jadi sebelum kita masuk subtopik yang seterusnya iaitu haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata, apa tu? Hari ini kita nak sambung berkenaan dengan perbincangan kita yang lepas iaitu tentang organ pernafasan haiwan. Okey, kita lihat pada muka surat 57. Okey, hidup di darat dan di air. Pada suatu petang, kan, katak dan ikan berbual-bual di dalam sebuah kolam. Wah, seronoknya kamu katak. Kamu boleh hidup dekat darat dengan dekat air. Ikan tu cakap kan. Lepas dia kata, semasa di darat, saya bernafas dengan menggunakan peparu. Semasa di air pula, saya bernafas dengan menggunakan kulit lembap. Katak ni dia guna dua organ pernafasan rupanya. Kemudian kita lihat. Ini rupanya peparu katak. Nampak gambar dia. Dan juga kulit lembap adalah bahagian kulit katak tu lah yang lembap. Maksudnya katak ni bila dia masuk dalam air dia bernafas menggunakan kulit. Bila dia keluar saja daripada air dia menggunakan peparu. Untunglah katak ni dapat hidup dua alam. Dalam masa kecil-kecil dia berudu dia boleh pakai insang. Kan? Okey. Oh, patutlah saya hanya boleh hidup dekat air je kerana saya hanya ada satu organ pernafasan iaitu insang. Tu insang dia. Zoom in. Tengok kan insang dia dekat tepi kepala tu kan. Okey, mari kita lihat. Organ pernafasan, okey. Info sains, selain katak, haiwan lain yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan ialah Cecilia dan Salamander ataupun newt. Okey, yang bernafas melalui peparu dan kulit lembap. Maksudnya dua ekor haiwan ni, Cecilia dan Salamander atau newt ni, mereka bernafas menggunakan kulit lembap dan peparu juga macam katak. Cecilia hidup dekat kawasan tropika. Salamander atau newt tidak terdapat di negara kita. Tak dekat negara kita lah. Okay. Haiwan ini hanya boleh hidup di kawasan beriklim sejuk dan sederhana. Kita ni panas dan lembap Jadi kita tak boleh jumpa lah dengan salamander atau newt ni. Kalau kita nak cari Cecilia, kita kena pergi kawasan tropika. Okay. Inilah contoh gambarnya. Kan. Mari kita lihat seterusnya. Berdasarkan perbualan antara katak dan ikan, apakah yang dapat kamu rumuskan tentang organ pernafasan bagi sesetengah haiwan? Jadi, kalau kita nak rumuskan, kita cakap macam inilah. Ada di antara haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Betul tak? Jadi, itulah antara rumusannya. Ataupun kita boleh cakap, haiwan yang mempunyai organ pernafasan, insang hanya boleh hidup dalam air sahaja. Itu pun boleh juga. Tapi yang paling tepat kat sini adalah senang kata, terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan dan boleh hidup di darat dan di air. Maksudnya haiwan ni sebenarnya dia boleh hidup, kat mana dia boleh hidup adalah berdasarkan kepada organ pernafasan yang dia ada lah. Macam manusia kan, manusia kita cuma ada peparu, jadi kita boleh hidup kat darat je. Okey. Dah siap. Dah tentang pernafasan, organ pernafasan kita dah settle. Sekarang ni kita nak sambung dengan haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Okey. Tajuk ni dia agak keras sikit. Dia agak susah sikit lah. Tapi kalau kita fahamkan betul-betul, insya-Allah kita boleh dapat Okey. Tahukah kamu ada haiwan yang mempunyai tulang belakang dan ada juga haiwan yang tak ada tulang belakang. Apa benda tu tulang belakang? Kita tengok biasa haiwan lembek-lembek tu dia tak ada lah. Jom kita lihat. Hai, saya cacing. Hai, saya ular. Cacing dengan ular lebih kurang aja melingkar gitu kan. Sama je lebih kurang. Kemudian dia tanya, apakah perbezaan antara haiwan-haiwan di atas? Perhatikan struktur di bawah. Dia tengok pakai x-ray. Kan? Alah, rupanya cacing tu tak ada apa-apa dalam dia. Tak ada tulang. Manakala ular pula dia ada tulang. Ada tulang tu nama dia tulang belakang lah. Nampak tak? Jadi, ular ialah haiwan vertebrata kerana mempunyai tulang belakang. Cacing pula ialah contoh haiwan invertebrata kerana tidak mempunyai tulang belakang. Jadi kalau haiwan tu kan dia tak ada tulang belakang, nama dia invertebrata. Kalau ada, nama dia vertebrata. Okey. Jadi soalan kat bawah dia tanya, apakah maksud haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata? Itulah jawapan dia dekat atas tu. Okey.
Kita teruskan kepada muka surat 59. Jadi kita perhatikan contoh haiwan vertebrata dan invertebrata di bawah. Okey. Kita lihat. Haiwan vertebrata contoh je kat sini Kuda. Nampak tulang belakang dia. Maksudnya tulang utama yang panjang tu tulang belakang Burung. Tulang belakang tu maksudnya tulang yang panjang, nampak kan? Warna oranye tu kan. Kemudian ikan. Tulang utama dia, nampak? Okey. Tulang belakang. Kemudian kita tengok katak yang panjang ke belakang ni dan juga kura-kura pun ada tulang belakang. Okey, jadi haiwan invertebrata pula contohnya nampak ni. Belalang, cacing, udang, lebah, nyamuk, semua ni tak ada tulang. Seolah-olah kita x-ray dia kan. Tu mana ada tulang, kosong je. Sebab tu kita boleh pegang dia sesuka hati, kita boleh penyekkan dia sesuka hati kan. Bolehkah kamu berikan contoh haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata yang lain? Okey. Jadi haiwan vertebrata yang lain selain daripada gambar ni mungkin kita boleh cari yang lebih kurang samalah. Kuda apa lagi? Rusa, kambing, lembu kan. Kalau haiwan invertebrata kita boleh letak apa? Pacat, ataupun apa? Lagi satu tu yang kawan dengan pacat. Lintah kan. Pun boleh jugalah dalam grup ni. Okey. Semut pun tak ada tulang belakang, okey? Serangga kan. Jadi jom kita pergi. Macam mana kita nak kenal ni? Apa ciri-ciri khusus haiwan vertebrata ni? Kita zoom kepada vertebrata saja. Hari ini kita masuk kepada vertebrata saja, iaitu haiwan yang bertulang belakang. Kita pergi kepada haiwan bertulang belakang dulu. Okey? Selain daripada organ pernafasan, cara pembiakan, litupan badan dan habitat juga ialah ciri-ciri khusus yang boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. Jadi, berdasarkan ciri-ciri khusus tersebut, haiwan vertebrata boleh dikelaskan kepada mamalia, reptilia, amfibia, burung, ikan. Ada 5 kelas haiwan yang bertulang belakang ataupun haiwan vertebrata. Jadi mari kita lihat, apa tu mamalia? Apa itu reptilia? Apa itu amfibia? Apa itu burung? Apa itu ikan? Jom kita pergi kepada yang pertama, mamalia. Adakah dia mama kepada lia? Tidak kan? Okey. Mamalia contohnya organ pernafasan dia menggunakan peparu. Sebab itu kita belajar dulu tadi berkenaan dengan organ pernafasan haiwan. Bila kita belajar pasal organ pernafasan, senanglah kita nak kenal apakah dia punya organ pernafasan dia dan apakah kelas vertebrata dia. Okey. Jadi cara pembiakan melahirkan anak. Jadi mamalia ni melahirkan anak. Okey, dan litupan badan dia biasanya berbulu halus. Macam manusia ni, berbulu halus lah. Macam kita kan. Okey. Kemudian habitat dia duduk kat darat. Contohnya adalah rusa, kucing, okey. Tetapi bukan semua mamalia melahirkan anak. Dia ada pengecualian tau. Mamalia ni senang kata melahirkan anak je mamalia. Tapi ada beberapa haiwan yang mamalia bukan melahirkan anak. Tu tak apalah, yang penting kita ambil secara general dulu, secara keseluruhan dulu Okey. Amfibia. Amfibia ni organ pernafasan dia menggunakan peparu dan kulit lembap. Maksudnya dia boleh bernafas menggunakan peparu ataupun kulit lembap. Okey, cara pembiakan dia bertelur. Jadi kalau amfibia dia mesti haiwan yang bertelur. Litupan badan kulit lembap. Okey, habitat darat dan air. Jadi contoh amfibia adalah katak dan sesilia. Macam tadi sesilia, katak tu kan. Jadi dia boleh kulit dia lembap. Okey, badan dia kulit dia lembap. Amfibia Okey, kemudian ikan. Ikan, organ pernafasan ikan adalah insang. Cara pembiakan dia bertelur. Litupan badan dia ada sisik dan habitat dia air. Contohnya ikan puyuh, ikan emas. Dan kata ikan ni yang namanya ikan lah. Tapi ada pengecualian tau. Nanti kita tengok. Tak apa, kita fokus pada yang general dulu. Okey, yang secara keseluruhan dulu. Teng-teng, nampak keluar info sains kat situ. Paus hidup di laut. Tapi dikelaskan sebagai haiwan mamalia. Kenapa? Ikan paus tu nama pun ikan, tapi dia bukan ikan tau, dia mamalia. Kenapa? Kerana ikan paus ni melahirkan anak. Yelah, takkan melahirkan bapa pula kan. Dia melahirkan anak dan bernafas dengan menggunakan peparu. Sebab tu paus ni kadang-kadang dia naik atas laut kan, dia naik kat permukaan, dia keluarkan air tu kan. Mungkin dia sedang bernafas waktu tu, kemudian tenggelam balik dan dia melahirkan anak. Itulah paus. Ikan paus dia melahirkan anak. Dia adalah mamalia, bukannya ikan. Tapi kita panggil ikan paus lah. Kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey, 2 lagi, iaitu burung. Okey, burung organ pernafasan dia peparu. Okey, cara pembiakan dia bertelur. Litupan badan dia berbulu pelepah. Dia habitat dia dekat darat.
Dan contohnya ayam, burung bangau. Ni yang ada kepak yang berbulu pelepah ni. Ayam, burung bangau, burung semua tu, itik tu adalah geng-geng burung lah. Burung ni senang sikit nak kenal. Sekian dia bulu pelepah tu. Dia ada paruh. Selalunya dia adalah burung lah. Dia hidup kat darat. Okey, seterusnya kita lihat reptilia. Reptilia, organ pernafasannya adalah peparu. Okey, cara pembiakan dia bertelur. Dia bertelur dan litupan badannya adalah bersisik ataupun kulit keras. Sama ada dia ada sisik, biasanya ular sisik kan, ataupun dia kulit dia keras. Macam nilah, macam kura-kura kan. Jadi habitat dia kebanyakannya dekat darat. Selalunya dekat darat lah. Tapi kadang-kadang yang ada dekat air pun ada. Macam kura-kura dia boleh berenang. Okay, buaya kan, dia dekat darat, dekat air. Okay. Jadi contohnya adalah kura-kura dan juga buaya. Tapi kebanyakannya dekat darat kalau reptilia. Jadi kita lihat dekat atas dulu. Dia suruh kita fikir, mengapa ikan lumba-lumba kerap naik ke atas permukaan air walaupun habitatnya dalam air? Kenapa ikan lumba-lumba selalu naik atas turun bawah, naik atas piung lompat turun bawah? Sebab ikan lumba-lumba pun dia mamalia, dia melahirkan anak dan dia juga bernafas menggunakan peparu. Sama macam ikan paus. Sebab tu ikan paus pun kat permukaan selalunya kan. Infosign, kelawar ialah haiwan mamalia yang dapat terbang dan tidak dikelaskan sebagai burung. Kelawar ni ada kepak, tapi dia bukan burung. Dia pun bukannya ada bulu pelepah bukan. Tapi dia adalah mamalia. Sebab apa? Sebab kelawar ni dia melahirkan anak, dia tak bertelur. Okey. Faham Kita lihat seterusnya infosign kat bawah, muka surat 61 tu. Platypus. Platypus ialah haiwan mamalia yang unik kerana platypus bertelur tetapi menyusukan anak dia. Platypus ni bertelur. Haiwan mamalia semua melahirkan anak. Tiba-tiba ada satu haiwan namanya platypus, dia bertelur. Jadi platypus menghabiskan masanya lebih lama di air berbanding dengan darat. Mana platypus? Ni gambar dia. Ni platypus dia lebih kurang macam kalau Digimon tu Psyduck tu. Psyduck tu kan. Kalau cerita Digimon yang Inggeris yang baru-baru tu, yang dia senang meletup tu, lebih kurang macam tu lah muka dia. Yang sikit tensionnya meletup. Cerita Pikachu tu kan. Okay, kita tengok pada muka surat seterusnya. Jadi kat sini adalah aktiviti kelas haiwan vertebrata. Aktiviti RIA ni, aktiviti ni boleh dijalankan secara berkumpulan. Alat dan bahan dia kad gambar haiwan saja, kad manila, pen penanda. Okay, langkah-langkahnya adalah bina satu jadual pengkelasan haiwan vertebrata mengikut kreativiti kamu. Kemudian lantik seorang wakil kumpulan untuk gantungkan kad gambar haiwan tanpa dilihat. Macam dalam gambar ni kan. Bina jadual, letak kat belakang. Masukkan, letakkan gambar haiwan kat belakang tu kan. Lepas tu, wakil kumpulan tersebut perlu bertanya tentang ciri-ciri khusus haiwan vertebrata seperti cara pembiakan dia apa. Cara pembiakan apa? Organ pernafasan dia apa? Litupan badan dan habitat kepada rakan-rakan yang lain. Maksudnya kawan dia tadi kan, dia contohnya dia ada gambar ikan dekat situ kan. Dia kata, haiwan ni dia bernafas dengan apa nanti kawan dia cakap dengan insang, haiwan ni dia dekat mana? Kat laut, kat air. Ikan. Dia sebut ikan kan. Jadi itulah caranya kawan awak akan teka. Yang pakai kad tu dia akan teka. Dia tak nampak kad tu. Okey. Jadi itulah yang dibuat untuk aktiviti perkumpulan ni. Jadi rakan-rakan hanya menjawab benar, ya atau tidak saja. Ya, tidak. Jadi orang yang belajar sebenarnya adalah orang yang pakai kad tu. Adakah dia ni ada tulang belakang tak? Ada. Dia ni hidup dalam air Tidak. Ya. Tu je dia jawab Dan akhirnya dapatlah jawapan. Itulah cara untuk meningkatkan pemikiran rakan. Lepas tu nanti kawan lain yang pula. Jangan orang yang sama je, tukar-tukar. Seronok aktiviti ni Ini adalah untuk aktiviti dan kemahiran 3.2.3 dan 3.2.4. Nampak ni. Selepas jawab soalan, murid tersebut perlu meneka haiwan tu. Lepas tu dia tengok. Kalau betul, murid tu kena lekatkan kad gambar pada jadual pengkelasan haiwan vertebrata di kelas. Ni bolehlah suka awak nak letak gambar ke ataupun nak letak tulisan je kat belakang pun boleh. Ikan contohnya kan, awak nak buat secara tak ada gambar, tulis je ikan ke kat katak ke kat belakang tu, suruh kawan teka Okey, jika jawapan salah, murid berkenaan boleh bertanya ke soalan tambahan tentang ciri-ciri haiwan lain, ciri-ciri lain haiwan vertebrata dengan bimbingan guru. Okey, maksudnya kalau jawapan dia salah, nanti dia tanya lagi sampai dia boleh jawab. Okey. Okey. Soalan, apakah contoh haiwan vertebrata lain yang boleh dikelaskan berdasarkan ciri-ciri khusus bagi mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan? Maksudnya awak kena cuba senaraikan haiwan-haiwan lain
dalam mamalia selain daripada yang kita belajar tadi? Banyak kan? Okey, contoh haiwan lain yang mamalia selain daripada yang kita belajar tadi, apa dia? Yang selain daripada ikan paus, selain daripada rusa, kita boleh cakap kambing. Yang dekat-dekat lah cari yang mudah-mudah. Okey, rusa, kambing, kuda contoh kan. Jadi kalau reptilia, ular. Betul tak? Okey, amfibia tadi Cecilia kan. Cecilia sebelum dia katak tu. Kalau burung banyak lagi. Burung bangau pun burung juga. Lepas tu apa tadi? Burung dia sebut kan. Mungkin burung raja udang. Itik kan boleh. Kalau ikan banyak, ikan emas, ikan apa tu? Ikan pari, ikan apa tu nama dia? Ikan emas, ikan puyuh ke, nama-nama ikan-ikan biasa tu lah. Okey, boleh letak dekat ikan. Okey. Jadi ikan pari macam mana? Adakah dia melahirkan anak? Dah nama pun ikan kan. Dia bertelur dah juga. Tapi ada juga saya tengok kat YouTube video ikan pari beranak. Betul atau tak tu? Itu pun bincangan lanjut nantilah. Yang penting kalau ikan, biasanya ikan yang besar-besar macam ikan lumba-lumba dan juga ikan paus, dia adalah mamalia. Dia bukan grup ikan. Okey. Okey, jadi sekarang ni santai-santai sains kita lihat kad sinar santai sains ni kad sinar X rangka haiwan. Langkah-langkah dia hiaskan perhiasan berbentuk kad sinar X rangka haiwan vertebrata. Okey, mengikut kreativiti, kemudian gunakan kad buat hitam, kutik kapas atau bahan-bahan yang terpakai, tali benang, gam dan gunting. Kita buat rancang dalam gambar ni lah. Dah macam cari fosil, nampak? Seronok hasilnya, nampak ikan paus, lepas tu ikan jerung kan, lepas tu ada arnab. Seronok aktiviti ni awak boleh buat di rumah. Okey. Jadi refleksi untuk minda, okey, untuk tajuk ni. Okey. Haiwan bernafas dengan menggunakan organ seperti peparuh, insang, kulit lembap dan spirakel. Ada 4 organ pernafasan yang kita belajar. Pengkelasan haiwan mengikut jenis organ pernafasan adalah seperti yang berikut. Contoh dia, organ pernafasan peparuh, kucing, buaya, insang, berudu, ketam, kulit lembap, cacing tanah, lintah, spirakel, beluncas dan kupu-kupu. Ini cuma ingat balik semula saja. Dan yang ketiga, terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan seperti katak. Kebiasaannya haiwan ini boleh tinggal di 2 habitat yang berlainan. Katak bernafas dengan menggunakan peparuh ketika di darat. Bila masuk dalam air, katak ni gunakan kulit lembap. Okey. Jadi, sambung lagi. Seorang penyelidik haiwan telah menemukan satu spesies baru dalam hutan. Walau bagaimanapun, dia tidak mengelaskan haiwan tersebut sama ada kumpulan mamalia ke, burung ke, ikan ke, reptilia ke atau amfibia. Kenapa? Kenapa dia guna spesies haiwan baru kat hutan? Dia tak mengelaskan haiwan tersebut dalam kumpulan-kumpulan tu. Kenapa? Macam-macam lah bagi saya. Dia temu spesies baru tu, dia kena tahu sama ada kalau soalan kebat macam ini, dia tidak kelaskan dalam 5 kumpulan ni, maksudnya dia bukan haiwan vertebrata lah. Betul tak? Dia tak kelaskan dalam kumpulan mamalia, burung, ikan, reptilia atau amfibia. Kerana apa? Kerana dia bukan haiwan vertebrata lah. Mungkin dia haiwan invertebrata. Maksudnya mungkin haiwan yang dijumpa penyelidik ni jumpa adalah haiwan yang tidak bertulang belakang rupanya. Inilah kebat, soalan kebat kan. Kalau jawapan saya, kenapa dia tak kelaskan? Jawapannya adalah sebab haiwan itu adalah haiwan yang tidak bertulang belakang ataupun invertebrata. Okey. Jadi kita sambung lagi yang keempat. Haiwan vertebrata ialah haiwan yang bertulang belakang seperti kuda dan ikan. Ini contoh tadi yang kita dah terangkan sebelum ni. Okey, kemudian haiwan invertebrata ialah haiwan yang tidak bertulang belakang seperti lipat dan cacing. Okey, haiwan vertebrata dikelaskan kepada 5. Mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Dan ciri-ciri khusus haiwan vertebrata adalah seperti yang berikut. Jadi tengok pada benda ni secara general maksudnya tak semua tapi generalnya lah. Okey, tapi dia ada pengecualian beberapa tadi macam platypus dan ikan paus kan. Okey, tengok kelas dia, organ pernafasan, cara membiak, litupan badan dan habitat. Mamalia pakai peparuh, melahirkan anak, berbulu halus dan habitatnya di darat. Reptilia guna organ peparuh, bertelur, bersisik atau berkulit keras dan habitat dia adalah kebanyakannya di darat. Maksudnya ada yang duduk dalam air lah. Amfibia, peparuh dan kulit lembap, dia bertelur dan litupan badan dia ada kulit lembap dan juga habitat dia darat dan air. Okey, dia boleh hidup kat 2 alam tu. Burung, peparuh, bertelur, berbulu pelepah dan darat. Okey. Dan ikan biasanya menggunakan insang lah, dan dia bertelur, dia bersisik dan juga hidup habitatnya di dalam air lah. Okey. Jadi yang kalau kat habitat tu yang boleh hidup darat dan air adalah amfibia saja. Dan yang confirm dekat darat mamalia dengan burung biasanya, kecuali mamalia tu beberapa ekor ikan tu kan yang mamalia kan. Tu dekat laut lah. Dan kalau ikan memang dekat air, tak adanya spesies ikan yang duduk dekat darat. Okay, jadi benda ni awak boleh adjust untuk awak tahu. Saya ada hasilkan satu inovasi yang boleh menyebabkan awak boleh tahu dengan mudah yang mana satu kelas haiwan ni. Nanti saya akan kongsikan ataupun awak boleh tengok pada video-video lama saya, inovasi saya
Boleh check kat situ apa yang saya buat untuk awak tahu dengan mudah apakah kelas haiwannya. Okey, checklah dalam YouTube saya ni nanti. Okey. Jadi sampai sini dulu, sampai muka surat 66 perbincangan saya. Habislah bab haiwan, dan pada kelas akan datang saya akan kongsikan pula soalan uji minda muka surat 67 berkenaan dengan tajuk haiwan ini. Jadi kalau nak tahu, jangan lupa teruskan menonton video seterusnya, subscribe dan tekan butang loceng, nantikan video daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.